Okey, seterusnya kita pergi 5.2. 5.2. Okey, sebelum tu Taslim korang kena apa ni? Pause sekejap video ni, lepas tu scan QR code ni, lepas tu ada attendance dan task. Di hujung nantilah, lepas korang dah habis tengok video ni, boleh scan, isi maklumat dan jawab beberapa soalan saya bagi sebagai task dan attendance untuk chapter 5. Saja saya letak kat tengah-tengah ni. Nak tengok siapa yang tengok, siapa tak tengok video saya. Okay. 5.22 tajuk dia tadi kita tengok. Korang kena fahamkan flow ni sebab tajuk ni dia macam term dia tu macam dekat-dekat sikit. So korang kena sentiasa refer dia punya frame topik ni. Jadi 5.22 adalah prototype determination. Okay. Prototype determination ni prototype dia boleh dikatakan sebagai sampel lah. Early sample ataupun model prototype ni. Sama ada sampel ataupun model kita boleh panggil juga, atau release product. Release product ni special lah, bukan banyak lah. Mungkin satu atau dua release product yang digunakan untuk membuat testing. Dia masih level verification lah kalau prototype ni. Jadi prototype ni secara umumnya digunakan untuk menilai sama ada dari segi teknikal ataupun kita buat analisis daripada pengguna itu sendiri. Okay, daripada seorang designer ataupun analis, kat mana ayat dia ni? Dia, saya terangkan keseluruhan nanti. Sini kau baca balik Jadi prototype ni secara umumnya dia digunakan untuk menilai design tu. Yang menilai ni sama ada orang yang daripada teknikal tu sendiri, iaitu designer ataupun technical team, ataupun daripada end user tu sendiri. Dari segi perspektif seorang pengguna. Dan prototype ni mengikut spesifikasi produk yang betul lah. Kalau betul untuk functional prototype, dia memang akan ikut betul-betul punya sebiji macam end product, tapi dia belum lagi mass difabricate untuk dipasarkan kepada end user lah. Itu namanya prototype. Jadi semestinya prototype ni mesti mengikut spesifikasi produk yang betul, sebab bila kita buat testing, result yang ada prototype ni akan digunakan sepenuhnya untuk rujukan lah. Jadi kalau prototype tu tak sama dengan end product, of course lah dia punya result tak tepat lah kan. Daripada prototype ni akan dia buat adjustment. So daripada prototype ni setelah dia dianalisis, daripada prototype ni lah kita akan menilai dan kita akan tengok selepas buat evaluation tu, adakah prototype ni, adakah design ni memerlukan perlu ditune balik ataupun perlu dibuat correction punya action lah. Jadi prototype, kita masih lagi dalam prototype determination. So antara basic prototype kategori adalah kat sini, basic prototype kategori yang pertama adalah proof of principle prototype, ataupun kita panggil POP pun ada orang panggil sebenarnya, POP, proof of principle prototype. Jadi proof of principle prototype ni adalah untuk menentukan adakah betul-betul idea yang ada tu boleh direalisasikan ataupun tidak. Untuk tentukan adakah idea yang
dicetuskan pada peringkat awal tu boleh direalisasikan ataupun tidak. So just maklumat saja. Kalau ikutkan dia ada dua term yang penting, iaitu idea dan konsep. Jadi idea dan konsep ni kedua-duanya berbeza lah. Jadi kalau idea, sekejap, ada mouse. Idea. So idea ni dia hanya perlukan cetusan dalam pemikiran saja. So dalam bentuk imajinasi je lah kita boleh katakan. Tapi konsep, lepas ada idea baru dia pergi kepada konsep lah. Konsep ni baru kita akan proceed dengan benda-benda yang ke arah realize idea tu. Jadi untuk jadi konsep ni dia lebih kepada nyata lah. Dia mungkin ada sketch ke apa dan sebagainya. Dia lebih pada teknikal, pada idea. Kalau tadi idea ni just dalam rangkuman pemikiran saja. Jadi bila konsep ni kat situ, pentingnya kita betul-betul nak pastikan idea tu betul-betul boleh diteruskan ataupun tidak. Jadi dia perlukan bukti lah. So, kita nak pastikan idea tu boleh diproses ataupun tidak dengan konsep yang ada tu. So kita perlukan bukti sokongan untuk membuktikan idea tersebut betul-betul boleh dilaksanakan ataupun tidak. Itu perlunya proof of principle prototype tu. Proof of principle prototype. Jadi kita kena pastikan idea yang kita nak bawa ni adakah memang akan digunakan dalam real world atau hanya setakat syok sendiri lah orang kata kan. So dia banyak term mungkin pening sikit lah, aku kena baca balik lah. So yang kedua kita tengok working prototype. So working prototype ni merujuk kepada prototype yang ada. Contohnya macam final product. Dah macam final product. Tapi dia masih belum di launch kepada end user. Maksudnya belum berada dalam pasaran. Dia masih level prototype. Tapi dia working lah, semua fungsi macam betul-betul punya part. Next tengok adalah visual prototype. Visual prototype ni dia hanya terhad untuk visual sahaja, tapi tak boleh function. Tapi saiz dia biasanya dia akan sama dengan saiz sebenar lah. Mungkin ni boleh kita katakan sebagai contoh visual prototype lah. Next adalah user experience prototype. User experience prototype. Jadi user experience prototype ni dia kalau ikutkan dia dah cukup sifat, dah complete macam betul-betul punya part, tapi masih bukan untuk kegunaan komersial. Dia terhad lah, user ni adalah terhad kepada level research lagi. Mungkin dari segi researcher ataupun mungkin a group of survey kot dia nak panggil, dia punya apa ni, respondent. Mungkin dalam satu produk tu sebelum dia launch prototype tu dia bagi beberapa group of customer, so nak tengok. Masih lagi dalam level prototype. Dia ada functional prototype. Functional ni adalah merangkumi appearance and functional. So dia dah complete dan cuma dia bukan betul-betul punya part lagi. Dan yang last ni kat sini kita tengok adalah paper prototype. So dia adalah dalam bentuk drawing ataupun software lah, paper prototype ni. Okey, seterusnya kita tengok kat sini dia prototype testing requirement. Testing requirement ni 5.2.3 tajuk subtopik yang baru, prototype testing requirement. Kalau tadi tajuk apa? Prototype determination ke? Masuk yang seterusnya adalah prototype testing requirement. Jadi
Sesuatu design boleh dikatakan bagus dan berjaya apabila keputusan daripada testing tu yang kita buat berjaya mencapai target ataupun limit yang kita telah tetapkan lah. Ini kalau kita buat testing dia berjaya atau dia mungkin dia tak kita contoh kita set pada certain level torsion kan, certain level tu dia tak patah, dia dan failure tu berlaku di dalam range yang kita telah tetapkan. Okey, masa saya rakam ni kat rumah, jadi macam-macam suara kat luar tu boleh abaikan lah. Okay, so kalau kita tengok figure kat sini, antara perkara dia menunjukkan antara perkara, okay, ni figure ni, antara perkara yang perlu dipertimbangkan untuk kita menjalankan testing. Yang pertama antaranya ada, kita tengok dekat figure ni, adalah design of experiment. Design of experiment ni kalau korang dah, mungkin kalau korang dah buat PSM, mungkin ada yang buat macam-macam eksperimen tu, mungkin dia akan guna design of experiment. So design of experiment ni ataupun kita panggil DOE, tujuan dia adalah untuk kita tentukan parameter ataupun condition yang terbaik untuk kita buat testing. So jadi mungkin ada banyak parameter yang kita boleh tentukan. Jadi kita nak tentukan parameter atau nilai yang paling berpengaruh dari banyak parameter yang ada tu. So kita gunakan DOE ni. Contohnya kalau kita nak design satu pump lah, katakan pump air. So kita nak tengok output dia berapa liter yang boleh dipump dalam masa 1 minit. Jadi mungkin parameter seperti size impeller, diameter inlet, power motor dan banyak lagi lah. Mungkin banyak dalam design pump tu, banyak kriteria yang kita nak kena test ataupun kita nak tentukan. Jadi dengan DOE ni, kita boleh tentukan parameter apa yang paling sesuai kita nak masukkan ke dalam testing tersebut. Sebab tu kita namakan design of experiment. Eksperimen tu sendiri kita nak design untuk kita tentukan nilai apa yang paling sesuai kita nak masukkan. Kadang-kadang kalau kita buat eksperimen, kita masukkan nilai tu padahal dia tak memberi kesan pun. Jadi kat situ kita kena tentukan betul-betul lah supaya tidak berlaku, supaya kita fully utilize lah kita punya masa dan kos. Seterusnya kita kat situ seterusnya adalah statistical process control. Statistical process control, kat sini kita nak tahu range atau nilai-nilai kepada parameter yang kita akan gunakan nantilah. Dan seterusnya measurement and error analysis. Okay, measurement and error analysis ni kita buat dekat measurement lab. Okay, dan last sekali sensitivity. Okay, mouse ni kadang-kadang terlepas. Sensitivity analysis ni. Sensitivity analysis. Sebut balik. Contoh, apa itu sensitivity analysis? Contoh dalam satu design. Kita nak tahu apakah nilai yang sangat penting ataupun sensitif dalam kita punya testing tu. Kita nak tahu. Jadi nilai tu, kalau tak ada nilai tu, ataupun kita tak tentukan, kita tak verify dengan betul nilai tu, dia akan beri kesan yang besar kepada design ataupun sistem tersebut. Contoh dalam kes pump tadi lah, contoh kita katalah bilah impeller tu, kita tak define dengan betul bilangan bilah ataupun thickness bilah tu, dah tentu dia akan memberi result yang sangat besar lah kepada output pada pump tersebut. Sebab features yang ada pada impeller tu sendiri, contoh thickness, berapa bilangan impeller tu sudah tentu akan memberikan kesan yang besar kepada design kita tadi ataupun output
yang kita nak daripada design yang kita dah buat tadi lah. Okey, ini adalah step-step atau proses yang ada dalam testing requirement. Apa yang perlu untuk testing. So dia punya step ni saya rasa lebih kurang dengan step pada verification step tadi yang slide sebelum ni. So dia bermula dengan define purpose of the testing, di mana kita nak tentukan keperluan testing yang ada. Lepas tu kita kena establish level, mungkin secara fizikal ataupun visual ataupun works like ataupun looks like. Next, create test plan untuk menjalankan testing yang kita dah buat kita plan tadi. Kena create testing plan macam mana nak buat, dan last sekali kena create schedule lah, bila kita nak design, bila kita nak fabricate dan bila kita nak buat testing ataupun evaluation tu. Okay. Seterusnya saya pergi dengan cepat lah kan. 5.4 prototype failure analysis and redesign. Okey, bila berlakunya failure, kita kena tengok balik kat mana puncanya. Kita kembali kepada root dia lah. So kita tentukan apa masalah yang berlaku daripada design kita tu atau proses-proses yang kita telah buat, dan sudah tentu kita akan membuat correction lah lepas tu. Setelah berlakunya failure, kita kena identify balik punca berlakunya failure tu, dan corrective action mestilah dibuat. So dibuat tu dengan cepat lah supaya reduce cost dan masa lah. Dalam industri, dalam manufacturing, masa, cost sangat penting. So untuk slide ni, prototype failure analysis and redesign, saya rasa korang boleh baca sebab ayat dia pun simple dan mungkin dah disebut beberapa kali untuk 5.24. Dan ini contoh-contoh software ataupun tools yang digunakan untuk failure analysis and redesign. Okay, lepas tu tajuk prototype inspection criteria adalah antara kegunaan ataupun benefit kriteria dalam prototype ni. Kriteria yang perlu dalam prototype inspection ni adalah untuk minimizkan risiko, avoid expensive re-inspection, enhance customer confidence, reduce cost, dan sebagainya lah. So benda ni, ayat-ayat ni adalah common term lah. Okey, dalam tajuk quality inspection criteria, kita tengok quality assurance criteria pula. Dalam tajuk quality inspection criteria, kita tengok apakah ciri, apakah kriteria yang ada pada quality assurance ataupun kita panggil QA. Kita panggil QA. Jadi QA ni ada, siapa yang pernah kerja mungkin biasa dengar tu, QA, QS, Quality Assurance, Quality QC QS pula, QC, Quality Control. So QA ni merupakan cara ataupun polisi yang dibuat untuk kita mengelakkan sebarang kesilapan ataupun defect berlaku semasa production ataupun servis tu berjalan. Okay. Sekejap Okey, contoh dalam QA ni, dalam proses packaging, dia contoh satu kilang, dia menetapkan satu prosedur selepas packing satu barang dah complete masuk kotak, dah seal semua, dia mesti timbang. Ataupun sebelum seal, kena timbang dulu supaya untuk pastikan tak ada missing part lah. Mungkin masa nak masukkan part-part, contohlah perabot lah kan, kabinet ke apa macam IKEA punya tu, pastikan untuk memastikan tak ada missing part, kita kena timbang lah. Maknanya dia letak part semua complete part berapa berat. Jadi maksudnya masa bila timbang tu,
Bila dah operator tengok confirm, contoh 1 kilo satu kotak, semua 1 kilo, jadi dapat menentukan apa ni, dah dapat kita kata menjamin lah part tu tak ada yang tertinggal. Jadi dalam masa yang sama juga mungkin semasa batch tu tengah buat packing, dia ada rekod lah, ada dokumen dia, ada rekod siapa yang line leader masa tu, siapa operator masa tu, supaya bila berlaku failure atau komplain, contoh ada missing part ke, dia boleh detect dengan senang lah. Boleh patah balik, tengok balik apa, kat mana berpunca berlakunya benda tu. Dan contohlah kalau ada rekod ni, so pekerja ni lebih berhati-hati dengan dia, takut lah untuk membuat kesilapan sebab ada rekod. Okey, kat sini figure ni merupakan antara pendekatan yang ada dalam QA lah. Antaranya kita tengok kat sini failure testing, statistical control, TQM. Saya tak sure korang ada belajar tak TQM ni. Lepas tu model and standard and company quality. So kita tak pergi depth ni, just sebagai info saja. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk chapter 5. Jangan lupa ada task video dalam video ni saya letakkan task tu kena submit sebelum hari Khamis ni, sebelum hari Khamis, sebelum pukul 5 petang. So hopefully sebelum Khamis tu korang dah submit lah. Okay. Okay, terima kasih.